Pada tahun 1936, DJ Jadin, Governor terakhir syarikat Chartered Company di Sabah, menubuhkan sebuah pusat pentadbiran kerajaan tempatan di Bingkor dan melantik Solomon sebagai ketua. Buat pertama kali, Chartered Company memberi kebebasan kepada Solomon untuk mentadbir dan mendapat dana melalui pungutan cukai. Sebanyak 12 buah kampung dengan penduduk sejumlah 2,700 orang dimasukkan dalam pentadbirannya. Dalam masa yang singkat, Solomon berjaya membina Native Court House, sekolah, rumah rehat untuk ketua-ketua kaum yang lain dan sebuah klinik kesihatan. Menurut Ongkili, Solomon adalah seorang personaliti yang berpandangan jauh. Beliau menentang cadangan Malaysia hingga akhir hayatnya kerana berpendapat rakyatnya masih belum bersedia dengan perubahan politik seperti itu. Pada tahun 1962, Solomon menubuhkan Parti United National Pasok Momogun Organisation, Pasok Momogun, bersama adiknya J.S. Sundang. Pasok Momogun bermakna orang asal. OKK Solomon pernah memanggil Donald Stephen ke kediamannya di rumah besar di Kampung Bingkor, Keningau. Dalam pertemuan itu, Solomon telah menasihati Stephen dan adiknya J.S. Sundang untuk menolak gagasan Malaysia. Antara ayat Solomon, orang kita tidak sama dengan mereka. Bukan saja kita berbeza agama, tetapi juga budaya dan adat istiadat. Masalah akan timbul jika kamu bersetuju dengan cita-cita Tunku membawa orang kita dalam Malaysia. Sampaikan pesanan saya kepada Governor untuk menghantar lebih ramai orang kita belajar di England dalam jurusan undang-undang dan pentadbiran, supaya rakyat kita lebih bersedia untuk memerintah sendiri dan menentukan bagaimana cara kemerdekaan negara kita ini selepas itu. Solomon bimbang Donald Stephen dan adiknya J.S. Sundang mudah dipengaruhi kerana usia mereka yang masih muda. Ketika itu, Stephens berusia 41 tahun dan Sundang juga berusia sekitar 40-an. Kedudukan, pangkat dan kemewahan boleh merubah prinsip dan pendirian seseorang. Kekhawatiran Solomon terbukti menjadi kenyataan. Apabila dilantik menjadi Ketua Menteri, Stephens memilih Sundang menjadi timbalannya sebelum digantikan dengan Haris Saleh dalam usaha meredakan krisis APCO dan USNO. Berubahnya Stephens dari hala asal perjuangannya menentang penyertaan Sabah dalam gagasan Malaysia dapat dilihat daripada kenyataannya ketika membuat Motion of Independence pada 8 Ogos 1963 dalam Legislative Council meeting di Kota Kinabalu. Dalam kenyataan itu beliau berkata, I myself spent the last 2 years talking Malaysia, eating Malaysia, sleeping Malaysia, and walking Malaysia. And because of this hard work, shared by my colleagues in Sabah Alliance, we have been able to convince the people of Sabah that in Malaysia lies our best interest. Mengikut rekod, Governor British pernah memberi kawasan tanah balak yang luas kepada Stephen dan Tun Mustafa. Hadiah daripada British itu, menurut catatan sejarawan Sabah, telah melemahkan tentangan mereka terhadap idea penubuhan Malaysia. Jika benar kedua-dua pemimpin ulung Sabah itu menjual pendirian mereka semata-mata kerana kawasan balak sekalipun, mereka tidaklah boleh dipersalahkan. Kita harus ingat bahawa semua itu berlaku lama dahulu, lebih setengah abad lampau, di mana persekitaran, cara hidup dan budaya berfikir berbeza daripada sekarang. Lebih daripada itu, harus kita sedari bahawa pada waktu itu, secara umumnya Sabah belum cukup bersedia daripada segi mental untuk mendepani perubahan-perubahan yang berlaku, khususnya yang datang bersama gagasan Malaysia. Haris Saleh dalam buku Haris Saleh of Sabah oleh Paul Raphael secara tidak langsung mengakui hakikat itu. Kata Haris, ketika Malaysia ditubuhkan, rakyat Sabah belum benar-benar bersedia. Disebabkan itulah terjadi beberapa insiden lucu yang melibatkan wakil-wakil dari Sabah apabila mereka dibawa ke Kuala Lumpur untuk melihat sendiri pembangunan di sana. Sebagaimana yang diberitahu oleh Tan Sri Kani Gilong, ada antara mereka yang tidak biasa langsung dengan alat pendingin hawa dan kerana itu beberapa orang daripada mereka didapati tidur dalam bilik air di hotel. Itu cerita 50 tahun lalu dan saya tidak kisah menceritakannya, katanya. Menurut Haris, ketika Tunku Abdul Rahman mengumumkan cadangan untuk membentuk Persekutuan Malaysia pada 27 Mei 1961, beliau bekerja dengan Sekretariat Supaya Kerani yang antara tugasnya ialah menguruskan tuntutan bayaran golongan kenamaan. Kedudukan itu membolehkan Haris menjadi akrab dengan kenamaan-kenamaan itu dan disitulah karier politiknya bermula.
Haris berkata, tidak semua pemimpin dan rakyat Sabah mengalu-alukan idea untuk mendapatkan kemerdekaan Sabah melalui Malaysia. Menurutnya, Peguam Negara British North Borneo sendiri tidak gembira dengan cadangan itu kerana tidak yakin terhadap keupayaan penduduk Sabah memerintah sendiri. Haris juga masih ingat bagaimana Presiden USNO, Datuk Mustafa dan Presiden UNCO, Donald Stephen diundang ke Kuala Lumpur oleh Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak untuk membincangkan cadangan pembentukan Malaysia. Tidak ada soalan dibangkitkan oleh Tun Mustafa dan Stephens, memandangkan Semenanjung waktu itu pesat membangun. Di Semenanjung juga waktu itu, tiada masalah antara kaum. 3 kaum utamanya, Melayu, Cina dan India, hidup aman damai. Sebenarnya di Sabah juga kita bermula tanpa isu agama dan bangsa. Tetapi sekarang, apa yang saya lihat, kita semakin berpecah belah, katanya. Secara sinis, Haris berkata, mungkin perlu dibentuk satu Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat kenapa rakyat sekarang ini lebih berpecah belah. Menceritakan lebih lanjut mengenai penubuhan Malaysia, Haris menjelaskan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dan Tan Sri Ghazali Shafi'i merupakan penggerak utama gagasan Malaysia kerana mereka berjaya mempengaruhi orang-orang tertentu supaya menerima gagasan itu. Namun begitu, Haris juga mengimbas kembali bagaimana beliau membaca minit salah satu dari 4 mesyuarat jawatankuasa perundingan Consultative Committee yang dipengerusikan oleh Tun Fuad yang berlangsung di Kuching, di mana Lee Kuan Yew asyik membaca surat khabar ketika seorang wakil Cina dari Sabah memberikan pandangannya kepada jawatankuasa itu. Menurut minit mesyuarat itu, sebelum pengerusi sempat bertanya, Lee berkata, tak perlu membuang masa mendengar pandangan dari Sabah ini. Kata Haris, ketika itu banyak perkara dibincangkan, namun apa yang jelas, tidak ada apa-apa yang tidak kena dengan gagasan Malaysia, terutama dari segi perundangan dan persekutuan. Memang banyak undang-undang yang kurang betul, tetapi perkara itu boleh dipindah oleh Parlimen. Apa yang tidak betulnya ialah wakil-wakil kita atau wakil dari Sabah tidak menyuarakan atau membangkitkan apa-apa mengenai polisi-polisi yang menyekat kita daripada bergerak ke hadapan, kata Haris. Namun biar apapun, memilih menyertai Malaysia adalah tindakan yang betul. Harus diingat, ketika itu kita berada di bawah tekanan Soekarno di Indonesia dan masa Pagal di Filipina. Saya rasa mereka, pemimpin-pemimpin Malaysia, cukup adil kepada kita. Saya adalah pembantu Tun Mustafa ketika itu dan berada di situ sepanjang masa dan mereka tidak mengatakan apa-apa yang tidak kondusif terhadap Sabah. Kami tidak merasa rendah diri. Kami dilayan sama rata. Sudah tentulah mereka mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Oleh itu, mereka memandu kami, katanya lagi sambil menambah. Di sebalik beberapa bantahan, terdapat juga beberapa pegawai British yang memberikan panduan kepada pemimpin-pemimpin Sabah waktu itu. Penubuhan Malaysia tidaklah sukar sebab hak-hak dan ketentuan dipelihara oleh perlembagaan dan jika terdapat sesuatu yang tidak kena, yang patut dipersalahkan ialah wakil-wakil dari Sabah di Parlimen kerana mereka lah yang menyokong atau berdiam diri terhadap dasar-dasar yang tidak menguntungkan Sabah. Ayat terakhir Haris itulah yang menarik untuk direnungi terutama oleh ahli-ahli Parlimen dari Sabah. Ia adalah sebahagian daripada sebab kenapa sosiopolitik Sabah berada dalam keadaan sekarang. Keadaan yang mendorong saya merasakan buku ini sesungguhnya sangat perlu ditulis.